membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Renungan harian dari Lutheran Hour Malaysia. Rabu, 31 Januari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Saya perlu, saya mahu. Teks renungan diambil dari 1 Korintus bab 9 ayat 16 hingga 23. Namun demikian, aku tidak berhak untuk bermegah dengan menyampaikan Injil kerana kerja ini telah menjadi kewajipanku. Malanglah aku jika tidak menjalankannya. Andainya aku melakukannya mengikut kehendakku sendiri, patutlah aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajipan, kerana Allah telah memberiku tugas itu. Jadi, apakah upahku? Upahku ialah mendapat hak istimewa untuk menyampaikan Injil tanpa meminta bayaran atau menuntut hakku sebagai penyebarnya. Aku orang merdeka, bukan hamba sesiapa. Tetapi aku memperhambakan diri kepada semua orang supaya aku dapat menawan hati ramai orang. Bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi supaya aku dapat menawan hati orang Yahudi. Bagi orang yang terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat kepada Taurat. Padahal aku tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat menawan hati mereka. Bagi orang yang tidak terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang yang tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat menawan hati mereka. Ini tidaklah bermakna aku tidak taat akan hukum Allah. Sebenarnya aku dikuasai oleh hukum Kristus. Bagi mereka yang lemah, aku berlaku lemah untuk menawan hati mereka. Aku menjadi segala-galanya kepada semua orang supaya dengan sedaya upaya aku dapat menyelamatkan seramai mungkin. Aku melakukan semua ini untuk Injil, semoga aku juga turut mendapat berkatnya. Saya ketawa dengan sikap Paulus. Dia mengatakan bahawa dia tidak mendapat pujian memberitakan Injil, kerana itu adalah kewajibannya. Dia benar-benar tidak dapat menghentikan dirinya berbuat demikian. Jadi, dia memilih untuk melakukan pelayanannya tanpa gaji. Ini adalah caranya untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya sebahagian daripada apa yang dia lakukan ada nilai sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia menganggap ini sebagai satu jenis ganjaran. Jika kita memberi sesuatu kepada orang yang kita sayangi, Tuhan, itu adalah ganjarannya, ya. Jadi Paulus bertekad membawa ramai orang Yahudi boleh kepada Yesus. Itulah kasihnya terhadap Tuhan. Bagaimana dia melakukannya? Dengan menyesuaikan diri dan menjadikan dirinya hamba kepada semua orang. Dalam fahaman saya, dia bukanlah sebagai alas kaki yang dipijak oleh orang. Tidak. Dia ingin menjalani kehidupannya dengan cara yang difahami oleh orang lain dan mereka merasa selesa, satu keadaan di mana mereka boleh berhubung. Ini adalah kerana apabila mereka melihat seseorang seperti mereka yang percaya kepada Yesus, ia memudahkan mereka untuk mempercayai Yesus sendiri. Paulus betul dalam hal ini. Sudah tentu, kerana dia bercakap melalui Roh Kudus. Saya telah melihat keadaan ini di dalam komuniti tempatan rakyat Vietnam di sini. Sudah pasti lebih mudah untuk orang mendengar perbualan keluarga saya tentang Yesus jika mereka telah melihat kami hidup seperti mereka, makan makanan yang sama, menghadapi masalah yang sama, menikmati muzik yang sama dan menjadi sebahagian daripada komuniti mereka. Mereka akan bersedia untuk mendengar apabila kita memberitahu mereka bahawa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia kita, bahawa Dia mengasihi kita dan mereka juga dan memanggil kita untuk percaya kepadanya. Lepas itu, kita boleh memberitahu mereka cerita di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadikan kita semua anak-anak Tuhan, telah bangkit semula supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus,
Gunakanlah saya untuk menjangkau orang yang engkau kasihi dan bantulah saya menyesuaikan diri dengan cara terbaik engkau tahu supaya mereka dapat mendengar tentang engkau. Amin.